puasa, tuan-tuan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kuliah kita pada malam Jumaat ini, tuan-tuan. Kita sambung daripada kuliah kita yang minggu lepas, masih membicarakan bab hari Jumaat dan perkara yang berkaitan dengannya, yang menjadi perbahasan dan juga perbezaan pandangan. Ya. Seterusnya, hukum apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat. Kita dah banyak kali rasa hari raya jatuh pada hari Jumaat. Apakah yang harus dibuat jika hari raya jatuh pada bersamaan jatuh pada hari Jumaat? Dia persoalannya tentang solat Jumaat. Ulama khilaf tentang perkara ini. Pandangan mazhab, ya, pandangan mazhab tentang masalah apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat. Pada mazhab Hanafi, solat Jumaat wajib ditunaikan kerana solat sunat hari raya tidak menggugurkan kewajipan solat Jumaat. Itu pada pandangan mazhab Hanafi. Kita tengok dulu pandangan-pandangan itu. Mazhab Maliki sama juga. Solat Jumaat wajib ditunaikan kerana solat hari raya pada pagi tadi itu tidak menggugurkan kewajipan solat Jumaat. Syafi'i, ini pandangan mazhab. Ini selalu yang menjadi pertikaian. Sebab ada banyak saya tengok sendiri, ya, ramai yang tidak solat Jumaat pada tengah hari ini kerana dia kata dah solat hari raya pada pagi tadi. Apakah betul pandangan itu? Dan pada pandangan mazhab Syafi'i, kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, wajib ditunaikan solat Jumaat bagi penduduk kampung yang bermastautin, ahli qaryah setempat, dan gugur tersebut bagi penduduk kampung yang berlainan. Apa maksud? Orang yang duduk dalam qaryah ini wajib Jumaat. Tapi kalau ada orang daripada qaryah lain, datang dari negeri lain, datang balik rumah sini, nak berhari raya kat sini, maka dia tak wajib solat Jumaat. Tak sama. Tak perlu Jumaat di sana. Hanya penduduk kampung itu saja yang wajib. Tak perlu, tak ada masalah. Dan kalau buat tak jadi masalah. Dia yang tak buat ni yang jadi masalah. Penduduk kampung tu sahaja, ahli qaryah itu sahaja yang diwajibkan solat Jumaat. Penduduk daripada qaryah lain yang datang dekat qaryah sini, maka dia tidak diwajibkan solat Jumaat. Jumaat, karya yang biasa masjid kalau buat biasa berapa masjid kena buat solat Jumaat yang wajib. Minimal dia berapa? Jemaahnya? Jemaah. 40 orang. 40 lah. Tapi kalau itu kurang, kita boleh panggil orang tak. Yang nak menjadi ahli yang nak menjadi ahli Jumaat itu mesti penduduk qaryah situ, yang bermastautin di situ. Kalau betul-betul itu pandangan mazhab Syafi'i, ahli qaryah itu saja 40 orang. Kalau tak cukup, sebahagiannya berpandangan tak boleh didirikan solat Jumaat. Sebab itu ada yang solat Jumaat juga dibuat, lepas itu dia sembahyang zuhur. Dikhawatiri Jumaat tadi itu tidak sah, sebab tak cukup 40. Sebab mazhab Syafi'i, ahli qaryah itu mesti cukup 40 orang ahli Jumaat. Ya. Kalau dulu dekat kampung dulu dikira dah cukup tak 40 orang baru azan.
tuan-tuan. Dan pandangan ini merupakan pandangan Imam Syafi'i yang sahih. Sebagai tambahan, bagi orang yang bukan ahli Korea setempat yang ingin pulang menziarahi ahli keluarga, dia boleh pulang untuk tujuan ziarah dan balik semula untuk mendirikan solat Jumaat. Jika dia berkuasa berbuat demikian. Jika dia tidak boleh hadir ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat, maka dia tidak berdosa. Orang yang datang dari luar, bukan ahli Korea di situ, kalau dia tidak Jumaat, dia tidak berdosa. Sebab dia bukan ahli mastautin, dia musafir. Ya? Sebab dia musafir. Tapi sebaik-baiknya dia balik kembali ke kampung dia. Tapi kalau jauh, tuan-tuan kan, negeri lain, datang sini untuk berhari raya, kalau dia musafir, dia tidak dibebankan solat Jumaat. Yang dibebankan hanya ahli Korea itu. Ya. Itu mazhab Syafi'i. Pada pandangan mazhab Hambali pula tidak wajib. Pada pandangan mazhab Hambali, maka tidak wajib solat Jumaat sama ada penduduk tetap ataupun bukan penduduk tetap. Kewajipan solat Jumaat gugur selepas mendirikan solat hari raya, tetapi wajib solat zuhur. Bila solat zuhur wajib tak? Tapi Jumaat ni tak wajib. Hanya pada pandangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini, Imam Hambali ini adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Ya tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan rasa tanah Jumaat hari itu pokok mazhab dengan hari itu, aku jadi Hambali, maka tak payahlah sembahyang Jumaat. Ya. Tapi orang yang dia rasa Jumaat, dalilnya apa? Ada dalil dari Zaid bin Arqam. Syahidtu ma'an Nabi idaini ijtama'a fa shalla al-'id thumma rahhasa fil jum'ah qala man syaa ay yusalliya falyusalli. Kata Zaid bin Arqam, aku pernah bersama Nabi 2 hari raya bertepatan dengan hari Jumaat. Lalu baginda solat hari raya. Nabi solat hari raya pagi itu, dan kemudian Nabi memberikan keringanan rukhsah untuk solat Jumaat dan berkata, siapa yang ingin mendirikan solat Jumaat maka solatlah. Nabi bagi keringanan. Ini dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Hadis ini seolah-olah menyebut bahawa solat fardu Jumaat itu gugur jika solat hari raya tadi dah dilaksanakan pagi tadi. Walau bagaimanapun, orang yang sudah mendirikan solat hari raya diberikan pilihan untuk solat Jumaat ataupun tidak. Imam Syafi'i berpendapat solat Jumaat tidak gugur, kerana hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Satu lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya ayuhan nas, inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi idani, faman ahabba an yantadhira al-jum'ah min ahli al-awali falyantadir, wa man ahabba an yarji'a faqad adzantu lah. Kata Nabi apa? Manusia, Nabi cakap ni lepas sembahyang raya. Sebab hari itu hari Jumaat. Lepas sembahyang raya Nabi cakap apa? Wahai manusia, sesungguhnya hari ini telah berkumpul bagi kamu padanya 2 hari raya, merujuk Jumaat dan hari raya itu. Maka siapa yang mahu menunggu untuk salat Jumaat daripada kalangan orang penduduk desa yang tinggal jauh di pedalaman, maka tunggulah. Dan siapa yang ingin balik, maka sesungguhnya aku telah mengizinkan untuk balik. Nabi beri keizinan nak balik untuk siapa? Penduduk negeri kampung lain, ya, yang datang bersembahyang hari raya bersama dengan Nabi pada pagi. Nabi bagi keizinan untuk tidak solat Jumaat. Ya, baik. Kata Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', Imam An-Nawawi ini imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kami telah sebutkan bahawa mazhab kami maksudnya mazhab Syafi'i, wajib Jumaat ke atas ahli negeri. Ini orang penduduk bandar dan duduk dekat, dan tidak gugur kefarduannya atas orang kampung yang duduk jauh di pedalaman.
Itulah pendapat Utsman bin Affan, Umar bin Abdul Aziz dan jumhur para ulama. Jadi ulama berhujah bahawa solat sunat hari raya tidak gugur dengan solat Jumaat ini tidak gugur dengan solat sunat hari raya. Jelas kan? Kalau kita musafir hari kita apa? Kita balik kampung di negeri lain kan? Kita tak perlu Jumaat sebab kita musafir. Tapi kalau kepada ahli Korea itu wajib. Selesai masalah tuan-tuan ya. Jadi tak ada keraguan ini. Jadi kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, macam biasa dalam kita solatlah pada tengah hari. Ya. Kecuali kita jadi mazhab Hanbali, tak perlu solat Jumaat. Baik, selesai masalah hari Jumaat. Imsak puasa. Lama lagi puasa. Lama lagi tuan-tuan, beberapa bulan lagi lah. Ya. Tahun depan puasa awal bulan 4. Tak lama lagi tuan-tuan, 5 bulan lebih kurang 6 bulan ya. Ini pun nak habis dah, tapi awal nak habis ya. Baik tuan-tuan, imsak sebelum azan subuh pada bulan Ramadan boleh ke tak boleh? Selalu jadi persoalan. Waktu imsak tu boleh makan ke tak boleh makan? Baik. Apa pendapat syarak tentang imsak? Imsak ni menahan diri sebelum subuh pada bulan Ramadan. Kerana ada yang menyatakan ianya bid'ah dan tidak pernah ditetapkan pada zaman Nabi SAW. Jawapannya disebut dalam fatwa oleh Al-Alim Allamah Al-Musnid Habib Umar bin Muhammad bin Habib Umar. Habib Umar, tuan-tuan maklum, tengok dalam YouTube Habib Umar, nanti keluar lagi ya, di tarikh ya, di tarikh Yaman. Baik. Ramai orang makan ya, sehingga waktu azan, iaitu dia tidak berimsak kecuali ketika mendengar azan atau hampir dengan itu. Adakah perkara ini diperbolehkan atau wajib dia berimsak sebelumnya? Apa tujuan imsak? Tidak syak bahawa ikhtiyar itu berhati-hati, itu lebih aula, lebih utama dan lebih afdal, lebih baik. Dan selagi mana dia belum menyangka dengan kuat terbitnya fajar, maka baginya untuk makan apa yang dihendaki. Akan tetapi berhati-hati ikhtiyar dengan cara berimsak sebelum azan dengan menjaga satu jangka masa adalah sangat baik. Bahkan jika seorang itu syak sama ada fajar telah terbit ataupun belum, lalu dia makan dan minum, maka perbuatannya tadi itu telah maka perbuatannya tadi itu, makan minum tadi, berlaku setelah terbitnya fajar, maka berdosa lagi. Tuan-tuan, ini orang yang makan di antara waktu border sempatan dekat-dekat nak masuk waktu subuh. Ini berbahaya. Ditakuti apa? Bila dia makan sebenarnya waktu subuh dah masuk, maka dia berdosa. Dan puasa pada hari itu tidak sah dan dia wajib qada. Jadi dia adakan 10 minit untuk berjaga-jaga ikhtiyar supaya kita tidak termasuk dalam waktu subuh. Sebab waktu makan dah berhenti. Maka berdosalah dia kalau dia makan selepas waktu subuh dan wajib qada. Jadi perkara ikhtiyar, berhati-hati itu adalah lebih aula, lebih utama dan telah diambil oleh para ulama. Ini amalan para ulama yang terdahulu. Adab, ini adab. Adab. Nanti kita tengok Nabi. Lepas Nabi makan, Nabi sahur, lepas sahur Nabi buat apa? Nabi berhenti makan, lepas sahur Nabi dah berhenti semua. Nabi baca Quran. Ada sahabat tanya, berapa lama Nabi baca Quran? Kadar 50 ayat, 10 ke 15 minit sebelum azan. Nabi selalu macam itu. Jadi 10-15 minit itulah yang diambil oleh ulama sebagai waktu imsak.
Boleh je makan waktu imsak tu, sebab dia belum masuk waktu subuh. Tapi kita kena yakin yang kita makan itu belum masuk waktu subuh. Kadang-kadang masih lagi azan, masih lagi orang makan. Maknanya dia bukan orang yang berhati-hati. Kan? Ya? Dia telan tak azan. Sebenarnya azan itu tuan-tuan kadang-kadang. Kadang-kadang azan ya. Waktu dah masuk. Bilal tu baru dah datang. Dia bukan syak. Tepat 5.50 azan. Tak, kadang-kadang azannya 5.51. Kan? Itu yang kita kadang tak tahan. Tapi kita tidak ada sifat berhati-hati, maka dia membatalkan puasa. Atas apa juga keadaan. Jadi bab berjaga-jaga ini luas, dan dia dipersempitkan oleh seorang itu atas dirinya menurut kehendaknya, seperti dia puasanya sehari yang sempurna dengan didatangkan sehari sebelum itu, iaitu dengan 10 minit atau 15 minit untuk menjaga kesempurnaan puasanya, kerana menjatuhkan diri dalam syak dan ragu-ragu pada yang demikian adalah buruk dengan bermuamalat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak berjaga-jaga, berikhtiar itulah perangai buruk jika kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kita sembahyang di ujung waktu. Kita sembahyang ujung waktu. Ni pukul berapa? Ini masih maghrib ni. Tapi Nabi larang sembahyang maghrib sampai nampak bintang-bintang. Walaupun masih waktu maghrib, tapi ada larangan daripada Nabi, jangan sampai kita sembahyang maghrib itu dan nampak dah bintang-bintang. Maknanya kita maghrib kita terlalu lewat. Ataupun apa boleh? Ujung sangat maghrib kita hampir masuk waktu isyak. Isyak sekarang berapa? 8-10 minit. Kan? Kita isyak kita tu terlalu lewat. Habis salam aja azan. Itu dipanggil sebagai perangai buruk seorang hamba dengan Tuhannya. Sama kita makan terlalu lewat, sampai hampir ni masuk waktu subuh. Itu kena jaga. Bahkan sewajarnya dia berjaga-jaga sebelum fajar, maka berimsaklah dia sebelum fajar, dan pada maghrib demikian juga berikhtiar untuk tidak berbuka sehingga dia yakin terbenamnya matahari. Sama juga dengan waktu maghrib nak berbuka tadi. Buka radio, buka TV, dengar azan, semua waktu yang sama. Betul? TV azan, radio azan, masjid surau azan. Ayolah tu. Boleh. Saya pernah duduk masa bujang masa dulu. TV buka apa saya tak ingat. Buka azan. Kawan pun minum makan. Nanti dulu. Lain macam je hari ni. Rasanya macam awal sangat. Buka TV 1, TV 2. Belum azan ini. TV tu telahnya awal. Kawan dah makan. Dia tidak berjaga-jaga. Batal puasa. Ni nak buka puasa, kita kena yakin waktu dah masuk. Sekarang senang aja kan. Tengok jam, tengok radio, tengok TV, kemudian azan, ayolah. Sebab berbuka puasa disuruh cepat. Masuk saja waktu terus. Tidak perlu dilambat-lambatkan. Yang melambat-lambatkan buka puasa ni satu perkara. Yang melanggar perintah Nabi, orang Syiah. Dia bukanya lambat. Sebab orang Syiah ni apa prinsip orang Syiah? Dia mesti berbeza dengan amalan kita Ahlu Sunnah. Kalau dia dah berbeza dengan amalan kita Ahlu Sunnah, maka dia berbezalah dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesatnya Syiah. Dia mesti berbeza dengan apa pandangan Ahlu Sunnah. Dia akan buat apa juga yang berbeza dengan kita. Bila dia berbeza dengan kita, dia melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Dalilnya dalam menetapkan imsak ini, para fuqaha, para ulama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bahawa Zaid bin Sabit berkata, kami makan sahur bersama dengan Nabi, kemudian Nabi mengerjakan solat. Anas bertanya kepada Zaid, berapa lama antara azan subuh dengan makan sahur? Kira-kira 50 ayat, 10 minit, 50 ayat. Lebih kurang lah kalau baca agak laju, ya? Jadi menunjukkan Nabi berhenti makan sahur sebelum azan subuh. Jarak senggang waktu itu dikira lebih kurang 10 ke 15 minit. Ini menunjukkan Nabi tidak makan sahur sehingga dilaungkan azan subuh. Masa azan itu Nabi tak makan, Nabi dah berhenti makan. Itu adab, ya? Jadi bagi dia berhenti sekadar membaca 50 ayat sebelum subuh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dalam kitabnya Fathul Bari, mensyarahkan hadis tadi. Apa dia kata? Dan telah berkata Imam Al-Qurtubi padanya, iaitu pada hadis atas, bukti bahawa selepas selesai sahur sebelum terbitnya fajar, qabla tulu'il fajr, bahawa apa dia? Mesti berhenti makan sebelum terbit fajar. Jadi kalau ada baki 10-15 minit, itu cantik. Baik, kalau kita terbangun, kita yakin bahawa ada lagi 10 minit sebelum azan, boleh tak kita makan? Boleh. Sebab belum masuk waktu. Masuk waktu 5.50. Kita makan tadi, minum, nak makan ubat, nak apa semua 5.40. Boleh? Tak ada masalah. Yakin sebab belum azan. Tapi kalau kita ragu-ragu, tak boleh. Dah ke belum? Dah ke belum? Kita tengoklah jam, tengok apa, kan? Astro tu kan ada jam dulu. Ya? Jam yang tepat tu jam astro. Jam astro tu kan, dia ada luar tu kan, jam digital. Itu yang paling tepat. Tuan-tuan, ya? Boleh, tetapi yakin belum waktu subuh. Baik. Kata Badruddin Al-Aini dalam Umdah Al-Qari, hadis Zaid bin Sabit tadi menunjukkan bahawa selepas selesai sahur mesti ada baki 10 ke 15 minit. Ini menunjukkan apa? Mentakhirkan, melambatkan sahur sehingga tinggal waktu azan dan sahur kadar 50 ayat. Dan Rasulullah biasa buat begitu. Kebiasaannya Nabi itu. Dah sahur, cuba bayangkan macam mana Nabi boleh tahu waktu itu. Sedangkan zaman itu, tuan-tuan, belum ada jam yang standard macam itu. Nampak, tuan-tuan? Macam mana para sahabat dulu nak menentukan masuknya waktu yang pagi, yang gelap itu? Dia mesti berdasarkan kepada pemerhatian yang apa, tuan-tuan, yang betul-betul. Sebab dia nak tentukan masuknya waktu. Kalau siang tak apa, ada matahari, dia boleh ukur, kan? Bila matahari tegak, bayang tu di atas tiang, kemudian jatuh sikit, ada bayang-bayang sikit, masuknya waktu zuhur. Sampai bila bayang-bayang ni lebih daripada berapa kaki? Katalah 1 kaki. Lebih daripada 1 kaki bayang-bayang tadi, itu masuk waktu asar. Bila waktu maghrib, bila tenggelam semua bulatan matahari, itu maghrib. Bila habis maghrib, bila hilang syafaq. Syafaq tu apa? Merah di sebelah barat, ya, hilang dah apa tu warna merah dekat ufuk barat itu, maka bermulalah waktu di isyak. Sampai bila? Sampai terbit fajar. Di sebelah timur terbit fajar, melintang warna putih. Jadi setiap hari mereka memperhatikan itu, ya. Tetapi yang peliknya apa? Macam mana Nabi, setiap hari Nabi akan makan dan berhenti pada waktu yang sama. Hebat tak? Walaupun belum ada jam. Belum ada jam, tuan-tuan. Yang kita ada jam loceng, jam segala macam jam, telefon, tak bangun-bangun, kan? Susah bangun. Yang pelik, ya. Itu kecekapan orang dahulu dalam menentukan
Tapi kalau kita ni sekarang ada jam, tak ada masalah kan. Kalau orang kita dulu tak ada jam, hujan pula tu, musim hujan, macam mana? Macam mana dia nak tentukan waktu? Itu pelik tuan. Baik. Jadi kata Imam An-Nawawi pula, apa dia kata? Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, iaitu dalam hadis tersebut terkandung anjuran untuk melewatkan sahur sehingga sedikit hampir masuk waktu fajar. Yang dimaksudkan melewatkan waktu, disunatkan kan kita sahur tu lewat. Lewat tu bila? Sampai waktu imsak. Itu maksud lewat. Disuruh mempercepatkan berbuka. Bila kita yakin dah masuk waktu maghrib. Itu maksud. Jangan kita apa ni tuan-tuan ni, ya tak ya, kemudian kita makan, maka salah. Baik, kata Imam Ar-Ramli, daripada seperti kata Imam Ibnu Hajar, terkandung dalam hadis tersebut dah kadar menghasilkan sunnah. Jadi kalau kita ikut imsak tadi, itu maksudnya apa? Kata Imam Ar-Ramli, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ikut sunnah. Berhenti sekira-kira hampirnya masuk waktu subuh. Itu sunnahnya. Tidak makan dan minum pada waktu imsak. Sebab Nabi apa? Nabi berhenti makan 10-15 minit sebelum subuh. Contohnya itu dia punya sunnah. Itu waktu ikhtiar. Banyak lagi perkara ikhtiar. Apa lagi contoh? Kalau wudu, lebihkan atas lagi. Dia sampai mana? Siku kan. Mesti kita lebihkan. Itu ikhtiar. Atas lagi sikit. Atas lagi sikit daripada siku. Buku lali. Atas lagi sikit daripada buku lali. Itu namanya ikhtiar. Berhati-hati. Ya. Sebab kita takut betul-betul dekat buku lali ni tak kena. Tapi kalau kita lebih, confirm dia. Itu dia punya cara. Itu ikhtiar dia dalam perkara ibadat. Sebab apa tuan-tuan? Yang mazhab Syafi'i ni amat menjaga perkara ibadat. Mazhab Syafi'i ni kalau ibadat dia memang tertib. Sama lah macam solat, memang tertib. Dia kalau mazhab lain tu macam-macam lah. Kan? Bergerak sana, bergerak sini, itu dalam solat. Ya? Kalau dalam ibadat memang mazhab Syafi'i. Baik, selesai ya tuan-tuan ya. Sama macam kata Imam Asy-Syarqawi. Apa dia? Orang yang berpuasa kena berikhtiar. Dia buat contoh. Minta maaf tuan-tuan. Kata Imam Asy-Syarqawi dalam Hasyiah Asy-Syarqawi. Ya, Imam Asy-Syarqawi ini Syekhul Azhar. Ya? Syekh Al-Azhar. Dia dalam fatwanya dia kata tu, orang yang berenang dalam sungai atau laut, kemudian dia buang air. Dia buang air besar waktu dia berendam tadi dalam sungai, maka batal puasa dia. Sebab apa? Bila dia buang air besar, injapnya terbuka, najis keluar dan air akan masuk. Nampak tu tuan-tuan? Itu ikhtiar. Bab berhati-hati. Sampai macam tu satu bab. Nak menjaga apa dia? Kesahat puasa. Sampai macam tu. Kata Imam Asy-Syarqawi. Sama macam ikhtiar ini. Apa lagi ikhtiar? Larangan Nabi. Orang yang bangun daripada tidur terus mencelupkan tangannya ke dalam bekas air. Larangan Nabi. Jadi sebab tu orang yang bangun tidur mesti basuh tangan dulu. Ya?
Jangan terus-terus dia celup, terus-terus dia tukar makan. Orang yang bangun daripada tidur, terutamanya tidur pada waktu malam, basuh tangan dulu, baru dia nak makan ke nak minum. Jangan bangun terus makan terus minum. Kerana apa kata Nabi? Dia tidak tahu di mana tangannya diletakkan tadi waktu dia tidur. Itulah dia ihtiyati. Ihtiyat itu maksudnya berhati-hati. Daripada situlah ulama mengambil pandangan bahawa semua perkara mesti ada ihtiyat. Betul tak tuan-tuan? Kita kalau kan ada majlis dengan orang zombong, kita mesti datang dulu. Tak adanya kita datang on time atau lebih daripada waktu itu. Itu dalam dunia pun kita berjaga-jaga. Apa lagi? Dekat? Betul. Orang yang lain apa tu? Lampu merah kan, kita nak berhenti kat mana? Kita memang berhenti, tapi kita berhenti dekat lebih daripada garisan putih. Salah. Dia mesti berhenti di belakang garisan putih. Ingat tak tuan-tuan? Ambil lesen tu. Alah, Ustaz 40 tahun sebelum ambil lesen tak ingat. Tak, itu masalah. Dia nak berhenti kat mana? Mesti di belakang garisan, bukan depan garisan. Nampak? Itu namanya ihtiyat. Dalam kehidupan dunia pun ada ihtiyat. Apalagi dalam kehidupan kita beragama. Baik, apa lagi? Contoh. Ya. Antaranya dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair. Ini menarik. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dia buat macam ni. Satu masalah fiqh. Orang yang bersahur dengan makan kangkung. Kangkung yang panjang yang tidak dipotong. Okey. Baik. Dia berniat hendak berhenti makan. Dia tengah makan tu, bila nak berhenti, azan aku nak berhenti. Waktu dia makan tadi, maka azan. Kangkungnya melekat di dalam kerongkong. Nampak tu? Dah azan, nak telan tak boleh. Kalau ditarik, dia pasti muntah. Muntah, batal puasa. Ya, tuan-tuan. Muntah, batal puasa. Boleh kangkung panjang. Nak telan, batal. Tarik, batal. Apa tak? Biar dia lah sampai petang itu. Boleh, tuan-tuan? Tak ada yang buat begitu kan? Jadi, katanya pun, jika dia telan, maka batal puasa. Jika dia tarik, dia akan muntah. Dan puasanya juga akan batal. Oleh kerana itu, ulama berbincang dan akhirnya dijadikan waktu imsak supaya orang berhati-hati tidak terbabas makan dan minum sehingga terbit waktu subuh. Ini pandangan umum para ulama daripada zaman dulu-dulu. Hanya orang hari ini mempertikaikan waktu imsak. Jadi mana lebih baik? Orang hari ini orang dulu. Orang dulu lebih berhati-hati. Tapi ada juga, ramai juga yang komplain bab ni. Marah, kenapa nak ada waktu imsak? Sama lah macam sekarang, musim orang sambut, apa dia? Maulid Rasul. Berapa ramai ustaz yang bergaduh dalam YouTube? Sebab apa dia? Nak sambut Maulid Rasul. La ilaha illallah. Kita nak mengenang Nabi pun salah. Habis yang dikenang benda lain tu boleh. Nampak tuan-tuan? Yang mengenang benda dunia, mengenang artis, mengenang segala macam yang tak ada kena-kena boleh. Tapi bila kita nak mengenang Nabi kita Muhammad SAW, haram. Inilah cerdiknya orang Nabi. Ini kecerdikan orang hari. Dia tidak melihat daripada tulisan pusaka penulisan para ulama yang terdahulu. Ini orang kita daripada dulu hidup aman damai, kan? Dengan amalan-amalan yang dah kita buat. Datang orang hari ini semua salah. Masya Allah. Ini harus dibenteras fahaman itu, tuan-tuan. Memecah belahkan masyarakat dan merosakkan persatuan umat Islam. Apa yang tak dibina dari bid'ah? So, tilawah Quran, tahlil, wirid, pergi kubur. Masya Allah. Sedangkan kita ada dalil, ada hujah, bukan tak ada dalil. Okey, baik. Habislah bab tu bisa puasa bulan Rajab.
Apakah boleh berpuasa pada bulan Rajab? Boleh tak berpuasa pada bulan Rajab? Dan ada juga yang menyalahkan, mana boleh puasa bulan Rajab? Ada? Baik, banyak hadis sahih. Ini pun satu juga apa? Orang hari ini selalu komplain. Dia tanya, hadis ini sahih apa? Tak, yang bertanya itu ahli hadis dia. Dia sendiri pun tak tahu hadis sahih itu apa syaratnya. Hadis ada berapa jenis. Tak belajar hadis pun, tapi bila orang cakap hadis mesti tanya, hadis sahih? Kan hadis tak sahih. Tanya dia balik, bila kau jadi ahli hadis? Hadis tak sahih tu berapa jenis? Boleh beramal ke tidak? Dia tak tahu. Dia kata semua hadis mesti hadis sahih. Tak. Orang pun tak faham tuan-tuan. Ikut-ikut. Kalau orang belajar betul-betul belajar hadis, dia tak ada masalah nak terima hadis. Biarpun hadis itu bukan hadis sahih, asalkan bukan hadis palsu. Hadis palsu memang tak boleh pakai. Sebab dia bukan hadis palsu. Ya, barang palsu itu memang tak boleh pakai. Nampak orang hadis ni tuan-tuan. Ya, semua nak berhujah atas hadis. Ya. Kalau dia pakai hadis, kita tak tanya pun hadis itu sahih ataupun tidak. Kan? Tapi kalau kita guna hadis, kita mesti tanya. Ini sifat orang suka cari gaduh, tuan-tuan. Ya. Baik. Ya, dalam satu hadis ini, Nabi kata daripada Utsman bin Hakim Al-Ansari pernah menyatakan, menanyakan Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika pada bulan Rajab, maka kata Sa'id, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, adalah Rasulullah SAW berpuasa Rajab sehingga kami menyangka baginda tidak berbuka, maknanya akan terus berpuasa, dan baginda berbuka hingga tidak nampak berpuasa. Maksudnya apa tuan-tuan? Nanti kalau puasa, orang ingat Nabi akan terus puasa. Tapi bila Nabi tak puasa, orang ingat Nabi terus menerus tidak berpuasa. Ini puasa sunat, tuan-tuan, bukan puasa Ramadan. Puasa sunat bulan Rajab. Sahabat ni tanya, dia kata apa? Rasulullah berpuasa sehingga kita rasa Nabi tak pernah tak berpuasa. Asyik puasa je bulan Rajab. Kadang-kadang Nabi tak puasa. Sampai sahabat kata Nabi tak berpuasa. Tahu tak, nampak tak tuan-tuan? Apa masalah dalam periwayatan hadis macam ni? Sahabat yang tengok Nabi berpuasa. Lepas tu dia kata Nabi berpuasa bulan Rajab sehingga apa dia? Sehingga dia kata Nabi macam tak pernah tak berpuasa. Nabi terus berpuasa. Sahabat tu tengok. Ada sahabat tengok Nabi tak puasa bulan Rajab, sehingga dia kata Nabi tak pernah puasa pun bulan Rajab, sebab aku tengok Nabi makan aja bulan Rajab. Kan ada dua pandangan gitu daripada dua orang sahabat yang berbeza. Sebab apa? Itulah nak menyatakan bahawa perkara itu sunat, bukan wajib. Ada kalanya Nabi puasa dan ada kalanya Nabi tak puasa. Jadi jangan gaduh. Kalau orang nak puasa bulan Rajab, la ilaha illallah, orang puasa pun salah tuan-tuan. Orang kalau suka gaduh ni tuan-tuan, orang puasa pun salah. Puasa pula tu puasa sunat, ikut dia lah nak puasa. Tak puasa. Yang awak tu tak puasa, marah pula orang yang berpuasa. Dia kata apa? Tak ada dalil. Habis dalil ni ada sahih. Nampak? Oh, suruh saya gaduh memang ni tuan-tuan. Nampak orang semua salah. Ya? Baik. Dalam hadis yang lain, daripada Usamah bin Zaid, aku bertanya, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat Tuhan berpuasa sepanjang bulan daripada seluruh bulan seperti mana Tuhan puasa pada bulan Sya'ban. Nabi, aku tak pernah nampak ya Rasulullah kau puasa banyak macam bulan Sya'ban ni banyak. Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban. Baginda menjawab, itulah bulan Sya'ban yang mana manusia lalai daripadanya antara Rajab dan Ramadan. Dan dia itulah bulan Sya'ban yang diangkat dalamnya semua amal ke hadirat Rabbul Alamin. Maka aku suka bahawa diangkat amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Sebab itulah ada nisfus Sya'ban. Tuan-tuan,
Nabi kata pun kat sini, pada bulan Rajab ini, pada bulan Syakban amalan diangkat. Aku nak waktu aku tu, kalau boleh, aku diangkat amal waktu aku berpuasa. Tapi adalah orang aku ni timbul, aku ni orang menyebut nisfu Syakban. Isu juga ada. Kalau orang suka cari gaduh, kan? Walaupun dengan segala macam hadis ni, dia orang tetap tak puas hati, langkah dia lakukan. Baik, dalam hadis yang lain daripada Atha, sesungguhnya Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Abdullah bin Umar, adakah Rasulullah berpuasa Rajab? Maka kata Urwah, kata ya, baginda melebihkannya. Ibnu Umar menyatakannya sampai 3 kali. Nabi melebihkan bulan Rajab ini untuk berpuasa. Jadi bulan Rajab, bulan Syakban, bulan Ramadan. Lebihkan Ramadan itu memang wajib lah. Bulan Rajab, bulan Syakban. Tak ada masalah kalau kita nak berpuasa. Kalau orang perempuan nak qada, itu bulan yang paling cantik. Qada puasa pada bulan Rajab dan bulan Syakban sebelum sampai bulan Ramadan. Baik. Dalam satu hadis lain, berpuasalah pada bulan-bulan haram. Berpuasalah pada bulan-bulan haram. Bulan haram ni, tuan, bulan haram, dia ada 4 bulan yang diharamkan, yang dipanggil bulan-bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu yang terpisah, Rajab. Bulan haram. Itu daripada zaman jahiliyah lagi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan daripada dulu. 4 bulan ini adalah bulan haram, diharamkan berperang. Kerana bulan itu adalah bulan, terutamanya Zulkaidah, Zulhijjah, itu bulan orang menunaikan haji. Dan satu yang terpisah kata Nabi, bulan Rajab. Jadi bulan haram ini disunahkan berpuasa. Berpuasa pada bulan Zulkaidah. Perbanyakkan puasa. Memang tak ada puasa khusus. Tapi banyak yang kita boleh puasa, Senin, Khamis, macam kan, puasa hari putih. Hari putih 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam. 13, 14, 15. Tambah dengan Isnin, Khamis. Baik. Kata Abu Qalabah, satu hadis, fil jannah faslun lisuwami rajabin. Lisuwami rajabin. Dalam syurga ada satu mahligai. Untuk siapa mahligai ini? Untuk orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Kata Imam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dalam syurga ada satu mahligai untuk orang yang berpuasa sunat bulan Rajab. Masya Allah. Dalam hadis ini, inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabun ma'uhu asyaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal man sama yawman min rajabin safahu Allah min dhalika an-nahr. Kata Nabi, dekat syurga itu ada satu sungai yang dipanggil Rajab. Kata Nabi, dalam syurga ada satu sungai namanya Rajab. Baik. Ma'uhu asyaddu bayadan. Warna air sungai itu sangat putih. Lebih putih daripada putihnya susu. Dan wa ahla minal asal, dan rasanya tersangat manis lebih daripada madu asal. Untuk siapa? Siapa yang berpuasa pada bulan Rajab, Allah Ta'ala akan memberikan dia minum daripada sungai itu. Di sungai yang namanya Rajab itu untuk orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Maknanya apa? Sunat berpuasa pada bulan Rajab. Ada istana yang khusus, qasrun, mahligai, untuk orang yang berpuasa. Ada sungai untuk orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Maknanya bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Bulan Rajab ni bulan yang istimewa. Jangan dilupakan. Kita pada bulan Rajab ni yang kita ingat Isra dan Mi'raj. Sebab tu ada yang kata Ra'du Rasulullah, Jibril, Jibril, Ba'du Buraq.
Jadi rajab, rajib, ba. Ya, ada yang kata lah. Man shoma rajab. Sikit lagi tuan. Siapa yang berpuasa sehari dalam bulan Rajab, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Siapa yang berpuasa 1 hari dalam bulan Rajab, seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Dan siapa yang berpuasa 7 hari dalam bulan Rajab, akan ditutup 7 pintu neraka. Ya? Siapa yang berpuasa 8 hari, maka 8 pintu syurga akan terbuka. Dan siapa yang berpuasa 10 hari, tidaklah jika dia berdoa, melainkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berpuasa 15 hari, berserulah malaikat penyeru di langit, jadi malaikat, sesungguhnya telah diampunkan bagimu perkara yang telah lalu, maka dimulailah amal yang baru, dan sesungguhnya telah digantikan segala kejahatan engkau dengan kebajikan, dan sesiapa yang melebihkannya maka dilebihkan oleh Allah. Hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Daripada bapa ni, siapa puasa 1 hari macam puasa setahun. Puasa 7 hari tutup pintu neraka jahanam. Puasa 8 hari buka pintu syurga. Puasa 10 hari doanya dikabulkan. Puasa 15 hari dosanya diampunkan semua. Kalau kita puasa 1 sampai 15, kan? 15 itu adalah nisfu Sya'ban. Cantik tu. Ini apa ada dalil datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah untuk orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Wallahu a'lam. Tentunya sambung lagi. Masih membicarakan bab puasa. Inilah kita cerita sedikit perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa sebelum datangnya apa dia bulan Ramadan. Sebab banyak masalah timbul dengan sebab berpuasa. Itu belum lagi hari raya, ya, belum lagi hari raya, solat hari raya, macam-macam, takbir hari raya. Okey, tuan-tuan, setakat di situ. Wa'alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'idna bil ilmi wa dayna bil ilmi wa a'idna bil taqwa wa zurna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil